بالإسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia izin daripada Allah taala. Kita masih lagi diberikan kesempatan, kekuatan untuk kita berkumpul, bertemu dan berpisah hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya tak boleh lama sebenarnya malam ni tuan-tuan, kerana lepas ni ada pula bengkel terjemahan bersama dengan Dr. Yusri dan beberapa panel yang lain. Jadi terpaksa berlari bergagih ke Kelana Rizal pula lepas ni. Ala kulli hal, pertemuan kita ini semuanya telah ditentukan oleh Allah dan hanya Allah sahajalah yang tahu hikmahnya. Kadang-kadang kita duk tanya, apalah hikmah yang berlaku dalam kehidupan kita? Walaupun tuan-tuan kadang-kadang kita tak jumpa apakah hikmah sebenarnya, tapi yakin dan pastilah bahawa ia ada hikmah yang terbaik yang Allah tentukan untuk kita. Kerana Allah pasti dan pasti menginginkan hanya kebaikan untuk hamba-Nya. Dan tidak adalah apa yang Allah tentukan dalam kehidupan kita melainkan adalah perkara itu baik untuk diri kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu sekadar mukadimah lah tuan-tuan. Nampak tuan-tuan macam serius di malam ni. Saya datang ke tuan-tuan serius. Saya datang ke tuan-tuan serius. Janganlah marah-marah mana tuan-tuan. Kan kita ni bila makin marah ni, muka ni makin cepet tua. Orang tua-tua kata. Jadi kena banyak senyum lah kita ni kan. Ustaz cakap orang pandai, dia pun sama kan. Tak apalah tuan-tuan, sama-samalah kita belajar, banyakkan senyum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti biasa kita menyambung perbincangan 40 hadis kita. Cuma saya tak ingat kita dah sampai muka surat berapa. Ada yang tanda apa? Sebab saya ngajar kitab ni tuan-tuan, rasa 10 masjid ada. Dia tu yang bertukar-tukar. Ingat kakak rasa macam dah ajar, tapi belum lagi. Muka surat 12. Betul ya? Sepakat semua ya? Banyak mazhab, khilaf lah, khilaf. Tuan-tuan, kita pergi kepada faedah keempat, muka surat 11 tu. Kita pergi sikit awal tu, kan tergantung pula tiba-tiba masuk ke tengah tu kan. Faedah keempat, muka surat 11. Berkata An-Nabrawi dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, sebab penetapan bilangan ini adalah merupakan rahsia yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kerana bilangan tersebut merupakan bilangan yang paling sempurna, atau kerana sebab yang lain. Terdapat juga pendapat bahawa bilangan itu sebenarnya tidak membawa kepada apa-apa makna. Maka yang dimaksudkan di dalam hadis berkenaan kelebihan hadis 40 ialah mereka yang menjaga urusan agamanya. Perkara ini bukanlah menjadi kesalahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada faedah yang keempat ini, musannif rahimahullahu taala, beliau nak cerita kepada kita kenapa para ulama hadis kita daripada zaman dahulu, daripada Abdullah bin Mubarak, seorang kibar tabi'in, meninggal dunia tahun 181 Hijrah. Beliau orang pertama yang telah menghimpunkan 40 hadis. Sehingga ke hari ini tuan-tuan, ratusan kitab 40 hadis telah dihasilkan. Cuma persoalannya, mengapa para ulama ini memilih bilangan 40? Sedangkan hadis berkenaan dengan kelebihan menghafal hadis 40 itu adalah merupakan hadis yang lemah. Al-Imam An-Nawawi sendiri sebut dalam kitab 40 hadis beliau, ittafaqal ulama ala annahu haditsun dhaif. Imam Nawawi kata apa? Para ulama hadis sepakat mengembarkan bahawa hadis kelebihan menghafal 40 hadis Nabi itu adalah hadis yang dhaif. Kita dah bincang panjang lebar dalam pengajian yang sebelum ini. Tapi kenapa para ulama hadis kita, walaupun mereka tahu hadis itu dhaif, hadis itu sangat lemah, tetapi mereka masih menjadikan ianya sebagai sandaran untuk menghimpunkan kitab 40 hadis. Bukan satu, bukan dua, bahkan ratusan kitab yang telah dihasilkan. Hingga ke hari ini, bahkan tuan-tuan hari ini masih lagi para ulama kita menulis 40 hadis dalam pelbagai bab. Apa sebenarnya rahsia bilangan 40? Adakah bilangan 40 ini dia sama seperti bilangan-bilangan yang lain? Ataupun sebenarnya bilangan 40 ni ada keistimewaannya di dalam Islam? Kata Al-Imam An-Nabrawi rahimahullah ta'ala, beliau ada mengarang kitab syarah kepada 40 hadis Imam An-Nawawi. Dia kata sebab bilangan ini adalah merupakan rahsia yang hanya diketahui oleh Allah. Sebab apa? Wallahu alam. Ni sebab paling selamatlah tuan-tuan. Ya? Sebab apa? Tak tahu. Yang tahu siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Atau pendapat yang kedua, kata beliau, mungkin kerana bilangan tersebut merupakan bilangan yang paling sempurna. Ini pandangan kedua yang juga dipegang oleh kebanyakan ulama. Bahkan nanti kita akan lihat bagaimana musannif rahimahullah ta'ala, beliau kemukakan dalil-dalil yang menunjukkan bahawa bilangan 40 ini dia ada istimewa di dalam Islam. Dia tak sama dengan bilangan-bilangan yang lain. Kata musannif rahimahullah ta'ala, Al-Imam An-Nabrawi, beliau mengatakan kemungkinan yang kedua, bilangan 40 ini adalah bilangan yang sempurna, bilangan yang istimewa. Atau kata beliau kerana sebab-sebab yang lain. Terdapat juga pendapat bahawa bilangan 40 ini tidak membawa kepada apa-apa makna. Maknanya 40 ke, 30 ke, 20 ke, tak ada makna. Sama je 40 ke, 90 ke, 70, sama. Tidak ada apa-apa perbezaan di antara bilangan-bilangan ini. Walaupun bilangan ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, tetapi bilangan itu semata-mata Nabi sebut untuk menunjukkan kepada kita kepentingan untuk kita belajar hadis-hadis Nabi SAW, bukan nak cerita 40 itu adalah bilangan yang sempurna. Jadi ini perbezaan pandangan dalam kalangan ulama tentang bilangan 40 yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis berkenaan dengan kelebihan menghafal 40 hadis Nabi SAW. Dan di sana juga ada pandangan, kata beliau, yang mana mereka mengatakan bahawa 40 ini sebenarnya bukanlah untuk dihafal. Kan kita dah bincang pada pengajian yang lalu, kalau tuan-tuan masih ingat, tentang hadis Nabi SAW, man hafidha min ummati arba'ina hadithan min amri diniha ba'athahu Allahu yawmal qiyamati fi zumratil ulama'i wal fuqaha. Kata Nabi SAW, barang siapa daripada kalangan umatku yang menghafal 40 hadis dalam urusan agamanya, maka hari akhirat nanti dia akan dibangkitkan bersama dengan ulama. Walaupun di dunia dia tak alim pun, dia bukan background pengajian Islam, dia bukan masternya dalam bidang hadis, bidang akidah, bidang tasawuf, tak. Tetapi kerana dia menghafal 40 hadis, kata Nabi SAW, maka hari akhirat nanti dia akan dibangkitkan bersama dengan ulama. Bahkan sebahagian riwayat mengatakan orang yang menghafal 40 hadis Nabi ini akan dibangkitkan bersama dengan syuhada, orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tuan-tuan, beza di antara orang yang hafal 40 hadis dengan orang yang syahid itu sangat jauh. Kita melihat sahabat-sahabat kita di Palestin, bagaimana mereka berjihad. Ada satu video tu tuan-tuan yang menyentuh hati kita semua. Saya yakin tuan-tuan ada yang melihatnya. Bagaimana seorang lelaki dia tanya kepada kawan-kawannya, kenapa kalian sedih? Kita telah dilahirkan di bumi syahid. Allah telah menentukan kita syahid di jalan Allah. Gembiranya mereka untuk menjadi orang-orang yang syahid yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di dalam syurga. Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan bahawa orang yang hafal 40 hadis itu, mereka akan dibangkitkan bersama dengan syuhada. Tak sama tuan-tuan, beza bila orang yang berperang di medan peperangan dengan orang yang duduk kat rumah dalam aircon menghafal 40 hadis. Tapi bagaimana kelebihannya di hari akhirat nanti boleh sama? Boleh pula dia bangkitkan bersama-sama dengan syuhada. Sedangkan di dunia dia tak perlu pun mengangkat senjata. Dia tak kena bom pun, dia tak kena tembak pun. Tapi dia kerana dia hafal 40 hadis, hari akhirat nanti dia akan dibangkitkan bersama dengan ulama. Maka kata sebahagian ulama, makna hafal ini bukan semata-mata hafal. Kerana kalau hafal, orang budak kecil pun boleh hafal hadis. Sesiapa pun boleh hafal hadis. Maksud Nabi SAW itu bukanlah semata-mata hafal, tetapi adalah dengan menyampai dan mengamalkan hadis tersebut. Mesti amal. Tak boleh semata-mata kita hafal membabi buta tanpa kita memahami maknanya. Seumpama tuan-tuan, nanti kita akan lihat ada hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi kata bahawa akhir zaman nanti manusia hanya menghafal Al-Quran dan tidak mengamalkan isi kandungannya. Hari ini realiti berlaku tak tuan-tuan? Bagaimana kita melihat anak-anak kita di pondok-pondok di tahfiz Al-Quran, menghafal 30 juzuk, tapi bila tanya tentang makna apa yang mereka hafal, mereka tak tahu. Sebab apa? Kerana yang mereka hafal hanya ayatnya semata-mata tanpa memahami isi kandungannya. Apabila isi kandungannya tidak difahami, lalu bagaimana nak diamalkan? Itu yang berlaku. Ada seorang pelajar tahfiz buat kes sekian. Akhirnya menjadi fitnah adalah Al-Quran dan agama. Kerana pepuncanya adalah mereka hanya menghafal tanpa memahami dan tak mampu untuk mengamalkan apa yang mereka hafal. Alangkah baiknya kalau mereka boleh hafal, kemudian memahami apa yang mereka hafal, serta mereka boleh amalkan dalam kehidupannya. Maka inilah yang terbaik.
Dan itulah kata ulama, orang yang Nabi sebut akan dibangkitkan bersama dengan ulama adalah orang yang bukan semata-mata dia hafal 40 hadis, tapi dia faham tentang hadis tersebut dan dia amalkan hadis tersebut. Maka orang inilah yang nanti akan dibangkitkan bersama dengan ulama, bersama dengan syuhada pada hari akhirat nanti. Jadi ini pandangan ulama tentang kelebihan bilangan 40 yang disebutkan oleh para ulama. Jadi sebenarnya tuan-tuan, bilangan 40 ini dia menjadi suatu perbincangan yang sangat hebat. Bukan sekadar 3, bahkan di sana ada banyak lagi pandangan-pandangan lain yang dikemukakan oleh para ulama. Antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Fathul Mubin. Kata beliau, sebab mengapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau di dalam kitab 40 hadisnya mengatakan bahawa kitab ini dihimpunkan 40 hadis Nabi SAW. Tapi akhirnya tuan-tuan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau tak himpunkan 40 hadis pun. Beliau himpunkan 42 hadis. Begitu juga dalam kitab kita ini, walaupun tajuk 40 hadis perihal zaman kini. Tapi cuba tuan-tuan tengok dalam kitab itu, ada berapa semuanya hadis? Dia bukan ada 40, dia ada 41 hadis. Hal yang sama dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau menghimpunkan 42 hadis dalam kitab tersebut, walaupun pada mukaddimah kitab itu dia sebut, aku akan menghimpunkan 40 hadis Nabi. Orang duk tanya, Imam Nawawi ni apa cerita ni? Awal kata nak himpun 40, tapi tiba-tiba jadi 42. Maka di sana kata ulama, kemungkinan yang pertama, kerana bilangan tersebut tidak membawa kepada apa-apa makna. Kenapa Imam Nawawi kata nak himpun 40 hadis tapi sudahnya menghimpun 42 hadis? Kerana di sisi Al-Imam An-Nawawi 40 itu tidak mempunyai apa-apa keistimewaan. Sama seperti bilangan-bilangan yang lain. Cuma Nabi sebut dalam hadis tersebut untuk memberi galakan kepada kita menghafal dan memahami hadis-hadis Nabi SAW. Sebahagian ulama kata, bila mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau himpun 42 hadis, maka itu tidak menafikan 40 yang Nabi sebut dalam hadis tersebut. Kerana bila mana kita menghimpunkan 42, maka bilangan 40 itu termasuk dalam bilangan 40. Bila kita sebut 42, maka 42 ini tidak akan sampai melainkan adanya 41, sebelumnya 40. Jadi 40 ni sebenarnya bila kita sebut 42 hadis, dia termasuk dalam 42 hadis tersebut. Bila kita sebut 42, sebenarnya 40 hadis itu dah termasuk dalam 42. Jadi dia termasuk dalam janji Nabi SAW, orang yang menghafal 40 hadis Nabi. Sebab Nabi sebut bukan semata-mata 40. Kalian bila hafal 40, berhenti dah, jangan hafal dah. Tak. Nabi kata, siapa yang hafal 40. Lalu kata sebahagian ulama, makna di sini, bukan Nabi suruh hafal ngam-ngam. Nabi hanya bagi suatu gambaran bilangan yang sesuai untuk dihafal. Kalau lebih, maka itu lebih baik. Kerana itu Imam Nawawi disebut 42, walaupun asalnya beliau ingin menghimpunkan 40 hadis Nabi SAW. Pendapat yang ketiga kata, beliau pada awalnya memang nak tulis 40. Tapi kemudiannya dia menambah lagi beberapa hadis bagi menyempurnakan kitab tersebut. Asalnya memang nak himpun 40 hadis Nabi SAW. Tapi bila dah himpun, beliau rasa ada lagi hadis-hadis yang boleh dimasukkan bagi menyempurnakan kitab tersebut. Lalu dimasukkan 2 hadis Nabi SAW. Yang pertama, peringatan untuk melawan hawa nafsu dan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Nabi kata, tidak beriman seseorang kalian sehinggalah hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi hadis ini sebenarnya dia menyempurnakan kepada hadis-hadis yang sebelumnya. Kerana hadis-hadis yang sebelumnya berbicara tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang menjauhi syubhah, tentang melakukan ketaatan kepada Allah, membantu agama Allah. Jadi pada hadis yang ke-41, Al-Imam An-Nawawi dia nak menyempurnakan lagi yang sebelumnya, lalu dia sebutkan hadis berkenaan dengan hawa nafsu itu perlu mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan barulah seseorang itu sempurna imannya. Jadi ini sebagai penutup untuk beritahu apa yang dibincangkan sebelum ini perlu dipatuhi, perlu diikuti. Sekiranya hawa nafsu melawan apa yang diperintahkan oleh Allah,
berdasarkan kepada 40 hadis yang telah disebutkan sebelumnya, maka ketahuilah tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sehingga hawa nafsunya patuh dan taat dengan apa yang diajar dan dibawa oleh Nabi SAW. Dan begitu juga pada hadis yang ke-42, hadis yang terakhir, Al-Imam An-Nawawi memuatkan hadis berkenaan dengan raja, dengan pengharapan kepada Allah, untuk kita berdoa kepada Allah, beristighfar, memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau membawakan satu hadis qudsi yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Allah kata dalam sebuah hadis qudsi, wahai anak-anak Adam, sekiranya kalian berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan dosa kalian walau bagaimana keadaan sekalipun aku tidak peduli, kata Allah. Bukankah ini satu pengharapan yang dibawa oleh Imam An-Nawawi dalam hadis ini, supaya bila mana kita telah mentaati segala perintah Allah, maka kita perlu berharap dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut dalam hadis qudsi ini, ya bani Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, kalaulah dosa kalian memenuhi langit ini, kemudian kalian beristighfar, meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampunkan dosa kalian. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, kalau kalian datang kepadaku dengan dosa yang memenuhi dunia ini, memenuhi bumi ini, dan kalian datang selagi mana kalian tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan ampunkan dosa kalian. Maka ini semua adalah hadis tentang pengharapan kita kepada Allah, hadis berkenaan dengan kita sentiasa memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Sebab apa tuan-tuan Imam Nawawi masukkan juga hadis ini pada hadis yang ke-42? Sebab juga nak bagi tahu kepada kita, walaupun Allah Taala telah perintahkan kepada kita dengan pelbagai perintah, iman, beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, kepada hari akhirat, kepada qada dan qadar. Islam, menunaikan sembahyang dalam hadis Jibril, melaksanakan sembahyang, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji bagi yang berkemampuan, mengucap 2 kalimah syahadah. Maka ini semua perintah daripada Allah yang perlu kita taati. Tetapi kita sebagai manusia pasti akan melakukan kesilapan. Pasti ada perkara-perkara yang kita tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna. Pasti kadang-kadang dalam sembahyang kita tidak dapat kita laksanakan dengan penuh kekhusyukan. Maka di sana datanglah hadis yang ke-42 ini untuk beritahu kepada kita, walau banyak mana dosa pun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, selagi mana kita tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, Allah akan ampunkan dosa kita. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, yakin dan percayalah dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah sesekali berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana tuan-tuan, pandangan ulama tentang bilangan 40 yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, bahkan kebanyakan ulama hadis, yang mana Nabi SAW sebut, barang siapa yang menghafal 40 hadis, maka dia akan dibangkitkan bersama dengan ulama dan fuqaha. Dan di sana juga tuan-tuan, sebenarnya ada banyak bilangan-bilangan yang menjadi perbincangan dalam kalangan ulama. Kerana ulama ini seperti mana kita sebutkan tadi, mereka terbahagi kepada beberapa kelompok. Ada di antara mereka yang memang tak nak bincang tentang bilangan ini. Bagi mereka, bilangan yang disebutkan dalam hadis 27 ke, 20 ke, 40 ke, dia tak ada apa-apa makna. Dia hanya sekadar bilangan. Tapi sebahagian yang lain, mereka kata tak. Kerana tak mungkin bilangan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis itu tidak membawa kepada apa-apa makna. Kerana setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran, dia pasti ada makna dan hikmah kenapa Allah masukkan di dalamnya. Dan begitu juga, seperti mana sebuah hadis tuan-tuan berkenaan dengan kelebihan solat secara berjamaah. Dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau meriwayatkan 2 buah hadis yang maknanya hampir sama. Hadis yang pertama, hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana kata Nabi SAW, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadhi bi 27 darajah. Nabi kata, salat secara berjamaah itu lebih afdal daripada salat secara bersendirian sebanyak 27 darjat. Bawah daripada hadis itu tuan-tuan, beliau bawa lagi satu hadis daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri,
salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadhi bi 25 darajah. Kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat secara bersendirian sebanyak 25 darjah. Ya. Hadisnya kita akan masuk sebentar lagi. Hadisnya ada. Hadisnya ada. Cuma kita akan melihat bagaimana pandangan dan kaedah para ulama memahami hadis tersebut. InsyaAllah. Ada hadisnya. Okey. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ada dua hadis. Satu kata salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat secara bersendirian sebanyak 27. Satu kata 25. Mana satu betul? 27 ke 25? Macam mana dua-dua boleh betul? Kerana yang sebut ini siapa? Nabi SAW. Apabila Nabi sebut, tak mungkin perkataan Nabi itu bercanggah antara satu sama lain. Sebab itu para ulama hadis, bila mana jumpa dengan hadis yang pada zahirnya bertentangan, kenapa kata pada zahir? Sebab tak mungkin pada hakikatnya bertentangan. Kerana Nabi SAW itu adalah seorang Rasulullah dan Allah jamin dengan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Allah kata Nabi Muhammad ini dia tidak akan berbicara dengan hawa nafsunya melainkan dengan wahyu yang diberikan oleh Allah. Jadi setiap perkataan yang keluar daripada lisan Nabi itu adalah wahyu. Bila mana ia wahyu, tak mungkin dia bertentangan antara satu sama lain. Berbeza dengan kita tuan-tuan. Kita hari ini kita cakap lain. 2 tahun akan datang dah berubah cerita kita. Contoh mudahlah tuan-tuan kan. Marin kita bendera warna coklat. Contohlah kan. Tiba-tiba 2 tahun lagi dah berubah bendera. AG pula cerita. Entah tak pernah saya ubahlah bendera dah jadi warna purple pula. Contohlah tuan-tuan, ni saya saja cari warna yang tak ada kena tu kan tuan-tuan, kaitkan dengan politik pula. Saya nak bagi contoh. Manusia ni dia berubah. Dulu kata lain, dulu dia berio-rio sokong. Kita kena pertahankan inilah. Tiba-tiba tuan-tuan bila 2 tahun kemudian dah terbalik dah. Oh tak, tu semua kapi. Dah itulah kapi. Mari dia yang berio menyokong. Ini manusia tuan-tuan. Dia berlakunya pertentangan perbicaraan. Sebab apa? Kerana kita berbicara dengan hawa nafsu. Nabi SAW Allah kata baginda tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah. Bila wahyu, dia tak boleh bertentangan. Apabila kita bertemu dengan hadis yang pada zahirnya bertentangan, maka pada ketika itu ulama mengambil beberapa pendekatan. Yang pertama, menggabungkan di antara dua hadis ini. Bagaimana kita nak menggabungkan kedua hadis ini? Maka sebahagian ulama mengatakan sebenarnya di antara dua hadis ini ada di antaranya yang awal dan ada di antaranya yang kemudian. Sebahagian yang lain mengatakan bahawa kaedah nak menggabungkan kedua-dua hadis ini, dia sebenarnya melihat kepada keadaan orang semayang itu bagaimana. Kalau dia semayang khusyuk, kalau dia semayang dengan penuh tekun, maka dia dapat 27 kali ganda. Tapi kalau semayang berjamaah sambil lewo, tengah semayang heboh duk mikir benda lain, maka orang begini dia dapat berlipat kali ganda pahalanya daripada solat bersendirian, tapi tak dapat 27, dapat 25 je. Sebahagian kata tak. 27 ini dia melihat kepada bilangan jemaah. Kok ramai bilangan jemaah kita, 27 dapat. Tapi kalau sikit dia, Imam Bilal siap 3 orang je, dapat 25 je lah. Tak dapat 27. Sebahagian kata tak. 27 ini sebenarnya dia melihat kepada tampik kita semayang. Kalau kita semayang berjamaah di rumah, boleh tak tuan-tuan? Ada orang tiba-tiba dia kata, Ustaz, saya ini tak naklah pergi masjid, saya nak semayang kat rumah, semayang berjamaah kat rumah. Boleh tak? Boleh. Pula salah. Kerana di sisi mazhab Syafi'i, salat berjamaah di masjid itu hukumnya adalah sunat fardu kifayah menurut al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Al-Rafi'i kata sunnatun muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Ala kulli hal, itu tidak sampai kepada tahap wajib. Berbeza dengan mazhab yang lain. Mazhab Hanbali kata wajib sembahyang berjamaah. Sebab tu kita tengok tuan-tuan di Mekah, kenapa kita melihat
mereka kalau pergi ke masjid tu penuh orang semayang. Bukan saja di Makkah, tuan-tuan pergilah kepada beberapa negara Arab yang lain. Bila kita pergi ke masjid tu penuh orang semayang. Orang kalau kat kedai pun, bila dengar je azan, dia akan terus berlari. Ditutup kedai guna kainnya, dia terus pergi semayang. Hatta di Morocco sendiri, bila mana azan dikumandangkan, mereka akan pergi semayang. Ditinggal tempat berniaga, dia tak peduli. Kenapa mereka semangat untuk melaksanakan semayang dan mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk melaksanakan semayang di masjid? Sebab di sisi mazhab mereka, wajib melaksanakan solat secara berjamaah. Mana wajibnya apa? Kalau tak buat berdosa. Mazhab kita kata tak. Fardu kifayah. Mana fardu kifayah ni apa? Kok dah ada imam dengan Bilal semayang ke masjid, selesai, satu taman tak berdosa. Tapi kalau imam dengan Bilal pun tak ada, maka satu kampung menanggung dosa. Sebab hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi ini pandangan dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Jadi, kalau seseorang itu nak sembahyang di rumah pun, dia tak berdosa selagi mana di surau di masjid itu ada didirikan jemaah. Cuma, kata ulama, dia tak dapat 27 kali ganda. Dia hanya dapat 25. Sebab apa? Sembahyang kat rumah. Walaupun sembahyang berjamaah, tapi melihat kepada tempat sembahyang kat mana. Kalau kat rumah, kat pasar, kat shopping mall, walaupun sembahyang secara berjamaah, tapi tak dapat 27. Dia dapat 25 je. 27 ni untuk siapa? Untuk orang yang sembahyang di masjid dan surau. Ini pandangan ulama tuan-tuan, bagaimana mereka nak memahami, menggabungkan di antara dua hadis ini. Sebab apa? Kerana kedua-dua hadis ini adalah hadis yang sahih. Cuma apabila kita melihat kepada riwayat, sebenarnya riwayat yang paling banyak diriwayatkan oleh para sahabat adalah 25, bukan 27. 27 ini hanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, anak kepada Sayyidina Umar. Tapi yang biasa kita selalu dengar apa dia? 27 kali ganda. Sedangkan riwayat itu hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat saja, namanya Abdullah bin Umar. 25 kali ganda itu diriwayatkan oleh ramai sahabat, antaranya Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab dan beberapa sahabat yang lain, yang mana mereka kata Nabi sebut salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat secara bersendirian sebanyak 25 darjat, bukan 27. 27 itu hanya riwayat daripada Abdullah bin Umar. Dan darjat ini sendiri diriwayatkan dengan pelbagai lafaz. Sebahagian kata 27 darjat. Sebahagian kata 20 kali ganda. Sebahagian kata 20 pahala. Sebahagian kata bersamaan dengan 25. Sebahagian kata 25 kali ganda. Sebahagian kata 25 darjat. Sebahagian kata 25 kali solat. Bila kita solat secara berjamaah ni, afdalnya seumpama 25 kali sembahyang secara bersendirian. Jadi diriwayatkan dengan pelbagai lafaz. Tapi biasa kita dengar 25 darjat. Ini yang biasa kita dengar, ataupun lebih baik daripada 25 salat. Tapi sebenarnya hadis itu tersebut diriwayatkan dengan pelbagai lafaz. Jadi bila mana ada dua riwayat, satu diriwayatkan oleh seorang sahabat, yang satu lagi diriwayatkan oleh ramai sahabat, mana yang kita nak ambil? Para ulama kata dua-dua kita kena terima. Sebab apa? Kerana walaupun 27 itu 27 kali ganda hanya diriwayatkan oleh seorang sahabat, Abdullah bin Umar, tapi bila mana riwayat tersebut diriwayatkan oleh perawi-perawi yang thiqah, perawi-perawi hadis sahih, maka hadisnya tetap diterima. Kita tak boleh tinggalkan hadis tersebut. Sebab itu Al-Imam An-Nawawi sendiri bila dia syarahkan hadis ini, beliau kemukakan beberapa pandangan. Kata beliau, pandangan yang pertama, kata ulama, bila mana Nabi sebut 27, dia tidak menyafikan bilangan 25. Sebab 25 termasuk tak dalam 27? Termasuk. Takkan sampai 27 kalau tak ada 25. Jadi sebenarnya berapa ganjarannya? Tak kira lah, yang penting berlipat kali ganda. Ini pandangan yang pertama. Maka tu tak payah gaduh lah 25 ke 27 ke. Sebenarnya sama saja. Nabi nak bagi tahu salat berjamaah ni lebih afdal berlipat kali ganda daripada sembahyang secara bersendirian. Jadi 25 ke 27 tu tak menjadi isu, tak jadi perbincangan pun. Ini pandangan kebanyakan ulama usul. Kerana mereka tidak melihat adanya keistimewaan pada bilangan-bilangan nombor yang disebutkan oleh Nabi SAW. Pandangan yang kedua, kata Imam Nawawi, Nabi pertama kali Allah bagi tahu kepada Nabi 25 kali ganda. Tapi kemudian Allah top up lagi. Allah tambah lagi 2 kali ganda sehingga menjadi 27 kali ganda. Ini pandangan yang kedua. Cuma tuan-tuan, pandangan ini dia agak lemah. Sebab apa?
Kerana kata ulama, kalau kita nak kata begitu, mesti ada dalil yang menunjukkan bahawa Nabi sebut 25 dahulu, baru Nabi sebut 27. Sekarang ni tak tahu Nabi sebut mana dulu. Kalau ada hadis yang jelas, sahabat kata mula-mula Nabi kata 25, kemudian Allah tambah lagi menjadi 27. Selesai. Tapi sekarang ni tak ada hadis tersebut. Yang ada hanya satu hadis kata 25 kali ganda, satu hadis kata 27 kali ganda. Jadi pandangan ini sangat lemah, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Kemudian pandangan yang ketiga, tuan-tuan, seperti mana kita katakan tadi, dia melihat kepada keadaan orang tu semayang bagaimana. Jadi inilah, tuan-tuan, bagaimana kaedah yang digunakan oleh ulama untuk memahami hadis yang pada zahirnya bertentangan. Pada pertama tadi kita kata menggabungkan di antara kedua-duanya. Kalau tak boleh menggabungkan, maka kita akan melihat mana yang dulu, mana yang kemudian. Tapi hadis ni tadi kita kata, kita tak tahu mana dulu, mana kemudian. Kalaulah ada hadis yang jelas menunjukkan Nabi kata 25 dahulu, kemudian baru Nabi kata 27, selesai. Ini tak ada. Jadi, kaedah yang kedua tak boleh diguna. Kaedah yang ketiga apa dia? Kaedah yang ketiga adalah tawakuf. Serahkan maknanya kepada Allah. Wallahu alam. Ini paling selamat lah, tuan-tuan. Sebab tu saya kata kepada awal tadi, itu pandangan yang menyerahkan maknanya kepada Allah, pandangan yang paling selamat. Sebab apa? Hanya Allah Ta'ala sahajalah tahu 25 ke 27. Yang penting kita sembahyang secara berjamaah dan kita yakin solat berjamaah itu lebih afdal daripada solat secara bersendirian. Baik. Kemudian Musannif rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahawa pada pendapat saya, secara zahir daripada hasil penulisan ulama yang menulis berkenaan dengan hadis-hadis 40 seperti An-Nawawi dan lain-lain, menunjukkan bahawa hadis berkenaan kelebihan hadis 40 tidak membawa kepada apa-apa makna. Maksudnya, hadis tersebut tidak menghadkan bilangan tertentu. Oleh itu, bilangan tertentu yang dinyatakan dalam hadis tidak membawa apa-apa makna menurut pandangan yang paling tepat. Menyatakan bilangan yang sedikit tidaklah menafi bilangan tersebut tidak banyak. Kerana bilangan yang sedikit itu termasuk dalam bilangan yang banyak. Dengan ini sekaligus menjawab apa yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi yang menyatakan dalam Muqaddimah Al-Arba'in, aku berpandangan untuk mengumpulkan 40 hadis, sedangkan beliau menyatakan 42 hadis di dalamnya. Hal yang sama dilakukan oleh Abdul Ghafir Al-Farisi, beliau juga memberikan hadis lebih daripada 40. Jadi ini pandangan yang dibawa oleh musannif sendiri. Beliau kata, dah tak payah gaduh, mudahnya kita kata, bilangan 40 ke, 70 ke, 200 ke, tak kira lah. Yang penting, Nabi menganjurkan kepada kita untuk menghafal hadis Nabi dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Jadi ini yang dibawa oleh musannif rahimahullah ta'ala, dan sebenarnya inilah pandangan yang dipegang oleh kebanyakan ulama. Jadi mereka tidak menganggap bahawa bilangan 40 ke, 25 ke, 27 ke, itu suatu bilangan yang istimewa. Dia hanya bilangan yang sama dengan bilangan-bilangan yang lain, sekadar Nabi nak menggambarkan tentang kelebihan sesuatu perkara. Itu pandangan kebanyakan ulama. Tetapi di sana, kata musannif rahimahullah ta'ala, di sisi ahli tarekat, bilangan 40 mempunyai suatu rahsia yang tersendiri berbanding bilangan yang lain. Jadi kita kata pandangan kebanyakan ulama fiqh, ulama akidah. Tapi ulama tarekat dia kata tak. Lepas tu kita kata, tuan-tuan, ulama tarekat ni dia lebih detail, dia lebih mendalam. Tapi perkara ini kadang-kadang disalahguna oleh sebahagian orang. Dia kata, oh kita ni tuan-tuan, kita akan belajar ilmu kulit. Orang ke masjid, ke surau tu belajar, kita tuan-tuan, kita akan belajar ilmu isi, dia kata. Orang ke masjid, orang ke surau tu hanya belajar ilmu kulit je. Dia orang tak masuk dalam, kita masuk dalam, kata dia. Ini tuan-tuan, tanda-tanda ciri-ciri ajaran sesat. Kena hati-hatilah tuan-tuan. Kalau ada tiba-tiba dia mengabarkan ilmu dia tu lebih handal daripada ilmu orang lain, ini ciri-ciri ajaran sesat. Tapi masalahnya tuan-tuan, ramai masyarakat kita mudah terikut bila dengar benda macam ni. Ui, mak anda ilmu ini. Orang semua belajar kulit, dia belajar isi nak belajar, akhirnya sesat balik tuan-tuan. Wal'iyazubillah. Di sisi ahli tarekat, bilangan 40 ni dia ada istimewa dia. Dia tak sama dengan bilangan-bilangan yang lain. Orang yang tidak memahami tentang dalil, maka dia kata, tengok orang tarekat ni suka buat benda pelik-pelik. Ikutlah jumhur ulama kata bilangan 40 ke 20 ke, tak ada beza sama bilangan yang Nabi sebut. Ulama tarekat kata tak. Dalilnya apa? Kita tengok tuan-tuan. Yang pertama, Allah sebut dalam Al-Quran, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Maksudnya, dan kami telah janjikan masa kepada Nabi Musa untuk memberikan Taurat selama 30 malam. Serta kami genapkan jumlahnya dengan 10 malam lagi. Lalu sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya 40 malam.
Dalil ini tuan-tuan digunakan oleh ulama tarikat untuk mengatakan bahawa bilangan 40 sebenarnya dia ada keistimewaan. Dia tak sama dengan bilangan yang lain. Buktinya apa? Nabi Musa AS ketika mana Allah nak mengurniakan kepada baginda kitab Taurat, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk naik ke Tur Sinai, ke Bukit Sinai hari ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan boleh cuba naik tuan-tuan. Saya dengar cerita orang lah, saya pun tak pernah naik. Dia orang cerita tuan-tuan, perjalanan nak naik daripada bawah ke atas itu lebih kurang 5 jam kalau berlari. Berlari 5 jam tuan-tuan. Kalau berjalan berhenti-berhenti 7 jam, 8 jam tak lari. Dan suhu di atas itu sangat sejuk. Kadang-kadang sampai kepada 8 Celsius, 5 Celsius. Itu keadaan Tur Sinai. Tempat di mana Nabi Musa AS naik bermunajat kepada Allah untuk menerima kitab Taurat. Dan di sanalah Nabi Musa berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perbicaraan yang sebenar, dengan perbicaraan yang hakikat. Baik. Ini di sisi ulama tarikat. Tetapi bila kita melihat kepada tafsirul Al-Quran, ulama tafsir kata apa? Sebab apa asalnya Allah suruh Nabi Musa naik 30 hari. Tapi tiba-tiba top up lagi 10 hari. Menurut sebahagian riwayat, antaranya adalah riwayat daripada Abdullah bin Abbas dan beberapa ulama yang lain, beberapa sahabat yang lain mengatakan bahawa pada awalnya Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah untuk naik ke Tur Sinai selama 40 malam dan berpuasa selama 30 malam dan berpuasa dalam tempoh tersebut. Mana dia kena puasa 30 hari. Sebahagian ulama seperti Ali bin Abbas, Mujahid, Masruq kata 30 hari tersebut adalah pada bulan Zulkaadah. Mana 30 hari dalam bulan Zulkaadah. Tetapi Nabi Musa AS sebelum tamatnya 30 hari tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah ini, Nabi Musa AS dia ambil satu ranting namanya Udu Kharnu. Dia patahkan ranting ni lalu dia gosok giginya. Dia bersugi dengan kayu tersebut. Bila mana Nabi Musa buat perkara tersebut, maka turun malaikat menegur perbuatan Nabi Musa. Malaikat kata, "Inna kunna nastanshiku min fika raihatil misk fa afsadathu bis-siwak." Hei Musa, kami dapat menghidu bau mulutmu yang lebih harum daripada bau kasturi. Dan engkau telah merosakkannya dengan bersiwak. Dan inilah dalil sebahagian ulama kata, makruh hukumnya orang yang berpuasa untuk bersugi ataupun menggosok gigi. Sebab apa? Kerana dia akan menghilangkan bau yang disukai oleh para malaikat. Bau yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bau yang lebih harum daripada bau kasturi di sisi Allah dan para malaikat. Jadi, apabila Nabi Musa menggosok gigi baginda dengan kayu sugi tersebut, maka turun Jibril menegur perbuatan Nabi Musa dengan mengatakan bahawa, wahai Musa, kerana engkau telah merosakkan bau mulutmu itu, maka Allah menambah lagi 10 hari. Maka ada dalam riwayat yang lain, apabila Nabi Musa gosok sahaja giginya dengan kayu sugi tersebut, maka Nabi Musa mendengar suara yang mana Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah Ta'ala awha ilayya ya Musa, la ukallimuka hatta ya'uda fuka ila ma kana alaihi qabl." Bila Nabi Musa menggosok sahaja giginya, maka Nabi Musa mendengar perbicaraan Allah dengan Allah Ta'ala mengatakan, "Wahai Musa, aku tidak akan berbicara denganmu sehingga mulutmu kembali seperti sedia kala. Kerana engkau telah merosakkan bau mulutmu dengan menggosok gigimu dengan kayu sugi." Jadi, sebab mengapa Nabi Musa AS awalnya diperintahkan oleh Allah untuk naik 30 hari, kemudian ditambah 10 hari adalah kerana Nabi Musa telah menggosok gigi. Sehingga bau mulut yang disukai oleh Allah itu hilang. Dan menyebabkan Nabi Musa kena tambah lagi 10 hari supaya bau mulut itu kembali seperti sedia kala. Ini hikmah yang disebutkan oleh sebahagian riwayat daripada ulama tafsir. Dan di sana juga tuan-tuan kita melihat mengapa Bani Israel pada ketika itu apabila Nabi Musa AS naik bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah di Tur Sinai, kaum Bani Israel pada ketika itu ditinggalkan dengan Nabi Harun AS. Dan apabila mereka menunggu Nabi Musa yang tak kunjung tiba, maka mereka kata apa? Tengok Musa bungkir janji. Marin kata nak naik 30 hari je bawa kitab suci. Tapi sekarang dah lebih daripada 30 hari, tapi tidak turun-turun membawa kitab suci. Maka akhirnya mereka, sebahagian daripada mereka telah murtad, sebahagian mereka telah mengambil berhala-berhala sebagai sembahan wa iyazbillah. Jadi di sana kata ulama tafsir, hikmah sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala nak mengajar kepada
Nabi Musa alaihissalam. Dan di sana ada beberapa pengajaran yang boleh diambil. Yang pertama, ayat ini menunjukkan bahawa menetapkan tempoh itu adalah merupakan kebiasaan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang berhutang dengan kita, kita kata hutang ni cukup bulan kena bayar. Apa hukum kita meletakkan tempoh? Kata ulama, harus. Sebab apa? Allah dalam Al-Quran menetapkan tempoh. Begitu juga kata Allah, Allah menciptakan langit dan bumi selama berapa hari, tuan-tuan? 6 hari. Adakah Allah memerlukan 6 hari untuk mencipta langit dan bumi? Ada orang kata, ya ke Allah ni berkuasa, kata dia. 6 hari nak buat. Khabar, kun, fayakun. Tapi kenapa Allah sebut dalam 6 hari? Antara hikmahnya, kata ulama, Allah sebut 6 hari itu adalah yang pertama untuk menunjukkan kepada para malaikat tentang bagaimana Allah mencipta alam ini satu persatu. Untuk Allah memperlihatkan kepada malaikat tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kata sebahagian ulama tafsir, hikmahnya adalah Allah nak mengajar kepada kita. Bila kita nak buat sesuatu, mesti ada tempoh. Kita nak siapkan sebuah rumah, kita nak buat satu kerja, mesti ada tempoh. Tak boleh, tak apa, siaplah. Tak kira lah berapa tahun pun, yang penting siap, kata dia. Tak. Allah mengajar kepada kita, mesti tetapkan tempoh. Dan itu adalah perbuatan yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Jadi, menetapkan bilangan itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Dan pengajaran yang kedua, tuan-tuan, yang boleh kita ambil juga daripada ayat ini adalah boleh kita menganjakkan tempoh. Contoh, orang berhutang. Orang berhutang dengan kita duit RM2,000 dan janji nak bayar dalam tempoh sebulan. Tiba-tiba bila cukup sebulan, batang hidung pun tak nampak. Bila kita cari, jumpa. Dia pun kata, saya minta maaf lah, saya tak ada duit lah. Saya minta tangguh bayi, saya seminggu je. Ini biasalah ni, tuan-tuan, ayat common lah. Kan? Bila dah tak boleh nak bayar, minta tangguh. Seminggu saya bayar. Apa hukum minta tangguh? Boleh tak minta tangguh? Sedangkan dia dah janji untuk bayar dalam tempoh sebulan. Nabi sebut, An-nasu ala al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu, dia mesti berpegang kepada syarat, janji yang telah disepakati. Makin janji sebulan. Ni apa cerita nak minta tangguh? Boleh tak minta tangguh? Kata Al-Imam Ibn Arabi Al-Ma'afiri, ayat ini menunjukkan bahawa harus kita menangguhkan sesuatu perkara. Harus kita minta tangguh ataupun memberi tangguh kepada seseorang yang memerlukan. Seperti mana Allah Ta'ala asalnya 30 hari, kemudian Allah tambah lagi 10 hari, sehingga genap menjadi 40 hari. Dan inilah, tuan-tuan, pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ini. Di samping, di sana juga menunjukkan tentang bilangan 40 yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Allah sebut, wa atmamna, dan kami sempurnakan. Dan di sanalah kata ulama tasawuf, 40 itu mempunyai keistimewaan dan ianya merupakan bilangan yang sempurna. Begitu juga yang kedua, tuan-tuan, hadis yang ditanyakan oleh Haji Zulkifli tadi tentang ikhlas. Nabi sebut dalam sebuah hadis, man akhlasa lillahi arba'ina lailatan zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi 'alal lisani. Nabi sebut, barang siapa yang ikhlas kepada Allah selama 40 malam, dia beribadah ikhlas hanya kerana Allah, maka kata Nabi SAW, akan muncul hikmah daripada hatinya melalui lisannya. Apa makna hadis ini, tuan-tuan? InsyaAllah kita sambung lagi pada pengajian akan datang jika diberi izin oleh Allah Ta'ala. Saya minta maaf, tuan-tuan, kerana saya kena bergerak awal. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara. InsyaAllah pengajian akan datang kita sambung lagi perbicaranya. Wal'afu minkum, kita tangguh mas kita dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.